Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, pertikai bar ribbon, lencana Latifah Koya lambangkan pangkat bukan pingat. Maksudnya bila kita dah meninggal, Ingkar daftar perkeso, pemandu teksi, e-hailing dan bas dikenakan tindakan 1 Ogos depan. Salam sejahtera. Semua pemandu teksi, e-hailing dan bas yang masih belum mendaftar dan mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso diingatkan untuk berbuat demikian sebelum 31 Julai ini. Dalam notis pemberitahuan, Perkeso memaklumkan tindakan penguatkuasaan akan mula diambil 1 Ogos ini kepada yang ingkar. Kegagalan untuk mendaftar adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 11 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Setakat ini, hanya 14,500 pemandu teksi, e-hailing dan bas yang sudah mendaftar dengan Perkeso. Angka itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pemandu e-hailing seramai 200,000 dan 40,000 pemandu bas di seluruh negara. 500 ni sok-sok akan tarik balik lah. Sebab dia 45 tu kita dah meninggal. Seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya menjelaskan bar ribbon tidak harus dikelirukan dengan pingat atau darjah kebesaran yang dianugerahkan pihak istana. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan bar ribbon yang dikepilkan pada pakaian seragamnya adalah berdasarkan perintah tetap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang mengarahkan bahawa seseorang Ketua Pesuruhjaya berdasarkan jawatannya dikehendaki memakai bar ribbon seperti yang disenaraikan. Bagaimanapun, menurutnya terdapat sedikit kekhilafan dalam bar ribbon terbabit yang sudah diperbetulkan. Mengakui baru belajar mengenai lencana pangkat, bar ribbon dan pemakaian seragam SPRM, Latifah berkata pihaknya berterima kasih di atas minat yang ditunjukkan pihak tertentu terhadap pakaian seragam dipakainya. Namun tegasnya, keutamaan sejak mengambil alih tugas Ketua Pesuruhjaya SPRM adalah kes rasuah yang serius dan bukanlah butiran pemakaian seragam. Pertikaian itu tercetus selepas gambar Latifah yang memakai pakaian seragam Ketua Pesuruhjaya SPRM menghadiri majlis barisan hormat anggota agensi itu tular di media sosial. Dua kes baru jangkitan wabak chikungunya direkodkan di Alustar menjadikan jumlah kes setakat ini meningkat kepada 37. Kedua-dua kes ini direkodkan di lokaliti deretan kedai berhampiran City Plaza menjadikan keseluruhan 30 kes di kawasan itu. Bagaimanapun, tiada penambahan kes di Simpang Kuala yang kekal pada 7 kes setakat ini. Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Nur Hizan Ismail memaklumkan semua kes dilaporkan stabil. Walaupun berlaku peningkatan kes, siasatan katanya menunjukkan semua kes ini terdedah kepada jangkitan sebelum aktiviti kawalan dilaksanakan. Aktiviti kawalan vektor di kedua-dua lokaliti telah dan sedang dijalankan. Ujarnya, di Simpang Kuala, sejumlah 97 premis diperiksa dengan 12 kompaun berjumlah RM6,000 dikeluarkan. Tindakan itu di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 diambil terhadap pemilik premis yang membiak Aedes. Sementara itu, orang ramai yang mempunyai gejala demam dan sakit sendi, terutamanya di dua kawasan itu, dinasihatkan mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Gejala demam chikungunya bermula pada 9 Jun lalu, namun hanya dikesan selepas ia tular di media sosial pada 22 Jun lalu. Baik, sejak diperkenalkan 5 tahun lalu, inisiatif Negeri Pintar Smart Selangor terus menjadi platform terbaik sistem penyampaian maklumat dan urusan berkaitan kerajaan kepada penduduk negeri berkenaan. Sebagai contoh, aduan berkaitan masalah rakyat kini boleh disalurkan kepada sistem pengurusan aduan awam yang dihubungkan terus kepada semua PBT di Selangor. Namun, inisiatif-inisiatif berkenaan masih banyak tidak diketahui penduduk. Melalui jelajah 360 Smart Selangor, pelbagai pendekatan dan cara diwar-warkan kepada orang
orang ramai agar sama-sama memanfaatkan apa yang telah diperkenalkan kerajaan negeri itu. Kini jelajah berkenaan singgah di Stadium Kajang dan kita terus saja ke sana bersama wartawan kami Amirul Hakim Lokman. Ya, Jamalina, di Karnival Jelajah 360 Darjah Smart Selangor sememangnya satu inisiatif untuk mendekatkan rakyat dengan inisiatif oleh kerajaan negeri dengan usaha sama oleh Perbadanan Menteri Besar Selangor MBI dan juga Unicel dan juga PPAS untuk memperkenalkan apakah antara inisiatif kerajaan negeri untuk menjadikan negeri Selangor salah satu negeri atau smart state, negeri pintar menjelang tahun 2025. Dan suka saya untuk memperincikan di mana pelbagai inisiatif ataupun aktiviti yang telah dijalankan, antaranya untuk membangunkan aplikasi-aplikasi pintar yang memudahkan urusan rakyat bersama kerajaan. Dan masuk siri kelima dengan tema Alami Smart Selangor dikuasakan oleh Unicel. Pada hari ini bertapak di Stadium Kajang Selangor dan berlangsung selama 2 hari. Pada hari ini juga memperlihatkan pelbagai aktiviti yang dilangsungkan khas untuk rakyat negeri Selangor. Dan untuk memberikan sedikit perkongsian bersama saya ketika ini, Puan Ruzaidah Mansor, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Pengurusan Maklumat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Baik, terima kasih Puan kerana sama Bulletin 130. Baik Puan, berkenaan jelajah 360 darjah ataupun 360 Smart Selangor ni, setakat ni saya dipahamkan pelbagai aplikasi telah diperkenalkan bagi memudahkan urusan kerajaan dan juga rakyat. Jadi bagaimana keberkesanan setakatnya aplikasi ini? Inisiatif Karnival Jelajah 360 Smart Selangor ni adalah program yang dengan kerjasama Jawatankuasa Tetap Sains Teknologi Inovasi dan dianjurkan oleh Menteri Besar Selangor Incorporated, di mana kita bekerjasama juga dengan Unicel untuk mempromosikan dan memperkenalkan inisiatif Smart Selangor Kerajaan Negeri Selangor. Iaitu pelbagai inisiatif telah dilaksanakan dan program ini adalah kali kelima kita anjurkan yang melibatkan tahun 2018. Sebelum ini diadakan di Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kuala Langat dan Sabak Banam pada tahun ini, dan kali keduanya adalah di daerah Hulu Langat. Dan keberkesanannya kita Kerajaan Negeri Selangor ingin mendekat dengan rakyat, terutamanya untuk mempromosikan, memperkenalkan Smart Selangor Initiative, iaitu merupakan sebagaimana rakyat berbesar hati dengan penggunaan bas Smart Selangor Parking. Lepas tu dia ada pelbagai lah kiranya Smart Pasar dan pelbagai inisiatif Smart Selangor untuk menggunakan teknologi Internet of Things dan juga Industri Revolusi 4.0 untuk pemudasyara menangani isu-isu berkaitan sampah sarap, pencemaran udara, smart education dan kepelbagaian, supaya kita dapat create readiness, awareness di kalangan warga Selangor. Diharap warga Selangor dapat bersama-sama Kerajaan Negeri, Menteri Besar Incorporated dan PIPAS untuk bersama kita untuk menyertailah pelbagai aktiviti program dan juga untuk kita perkenalkan apa aplikasi Smart Selangor dan juga rakyat boleh tahu macam mana nak menggunakan kaedah macam Smart Pay towards cashless society. Terima kasih Puan Ruzaidah atas perkongsian maklumat itu. Terima kasih kerana bersama Bulletin 130. Tadi kepada anda di luar sana yang tinggal berdekatan Kajang, Bandar Mahkota Ceras, mesti sebut sebab ada kawan yang tinggal di situ, di juga Hulu Langat, Semenyih, Batu Sembilan, Bandar Tun Sin On. Marilah datang ke Karnival Jelajah 360 Darjah Selangor, Smart Selangor. Itu saja daripada saya. Kembali bersama Jamalina di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih Amirul di Stadium Kajang. Seterusnya, Sea Life Malaysia, sebuah tarikan baru yang mempamerkan kehidupan marin di Legoland Malaysia Resort Johor, kini dibuka secara rasmi kepada pengunjung. Akuarium interaktif dengan elemen Lego itu dijangka dapat menarik lagi pelancong ke Johor sempena Tahun Melawat Malaysia 2020 dan Tahun Melawat Johor 2020. Keunikan Sea Life Malaysia ia mempamerkan 13,000 hidupan laut yang meliputi 120 spesies dari 11 zon habitat, termasuk pelbagai spesies pari, jerung dan kuda laut. Akuarium interaktif 2 tingkat dengan elemen Lego itu terletak bersebelahan dengan taman tema, hotel dan taman air Legoland.
Dan Sea Life dia memaparkan konsep pembelajaran dalam cara yang sungguh I would say in a fun learning environment. And hari ini kita secara official kita buka Sea Life. Jadi kita akan menyumbang kepada sebagai ikon pelancongan yang utama di Malaysia dan di Johor. Ya. Pembukaan akuarium yang pertama seumpamanya ini dijangka menjadi nilai tambah bagi taman tema berkenaan sekaligus menarik lebih ramai pelancong ke Johor. Pengunjung yang pertama kali menjejakkan kaki ke Sea Life Malaysia turut melahirkan rasa kagum dengan keunikan tarikan terbaru ini. Hari ini kita orang datang bawa anak-anak, bawa diorang tengok ikan, belajar jenis-jenis ikan, luangkan masa lah dengan diorang. Sebab diorang pun cuti kan, macam mana nak. Tu bawa diorang jalan-jalan dah. Saya datang bersama anak-anak, tengok Sea Life. Sebetulnya kita orang dah memang annual pass. So maknanya, tapi berkesempatan bawa hari inilah nak tengok, so tak payah pergi jauh-jauh lah. Majlis perasmian pembukaan akuarium bertemakan Lego itu telah disempurnakan oleh Pengerusi Pembangunan Wanita dan Pelancongan Johor, Liao Chai Tung. Hadir bersama Pengurus Besar Legoland Malaysia Resort, Kurt Stokes. Ini pula usaha menggalakkan usahawan wanita mengguna pakai teknologi baru untuk menaik taraf perniagaan sekaligus meningkatkan produktiviti perniagaan mereka. Ke arah itu, Garnier Malaysia menerusi kempen Serikan Diri di Aidilfitri menyediakan program bagi membantu meningkatkan kemahiran untuk memperkasakan golongan usahawan wanita. Dengan kerjasama rakan peruncit Maidin, kempen ini dilaksanakan bersama Tech for Good, sebuah program di bawah Global Entrepreneurship Movement Association (GEMA). Tech for Good adalah inisiatif meningkat dan memperkasakan komuniti usahawan mikro di Malaysia dengan memudahkan pembelajaran kemahiran baru dan dapat meningkatkan pendapatan mereka menerusi bantuan teknologi terkini. Menerusi kempen Serikan Diri di Aidilfitri ini, 50 peserta program dipilih untuk menjahit beg kecil dan beg galas yang diberikan secara percuma dengan pembelian RM30 kepada pembeli produk Garnier di Maidin. So in line with the campaign of Serikan Diri di Aidilfitri, we also work together with GEMA, which is a non-profit organisation. It is an organisation that actually helps develop the skill sets of women. Okay, so they have almost like around 50 ladies in this organisation, and they are very good with their skill works, right? All the skill sets to go and do bags for Garnier. So what happened here is we work with them, and we will then give away all these bags for every purchase of Garnier, so that we want our consumers to know that whenever they buy a Garnier product, they are also contributing to the community as well. Sepanjang kempen ini, sejumlah RM15,000 berjaya dikumpulkan bagi menyokong program Tech for Good. Garnier turut bekerjasama dengan TV3 melalui drama mini bersiri Serikan Hatimu yang dibintangi Amira Rosli, Syafiq Kal dan Azira Syafinas. Kes tanpa pelajar di sebuah sekolah menengah di Kuantan, Pahang berakhir dengan jalan damai selepas kedua-dua pihak ibu bapa dan guru memohon maaf sekaligus menarik balik laporan polis. Penyelesaian itu dibuat susulan pertemuan antara semua pihak terbabit di Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan pagi tadi. Pegawai Pendidikan Daerah Kuantan Muhammad Razali Mustafa berkata, kedua-dua pihak tampil memohon maaf dan mencapai kata putus untuk tidak mengambil sebarang tindakan undang-undang. Sementara itu, bapa kepada pelajar berkenaan turut mengesahkan menarik balik laporan polis yang dibuat sebelum ini. Sebelum ini, seorang guru sekolah menengah di Kuantan didakwa menampar seorang pelajar tingkatan 4 berkaitan kerja sekolah yang diberikan guru terbabit. Susulan kejadian itu, keluarga pelajar itu kemudiannya membuat laporan polis pada Selasa lalu. Kira-kira lebih 5,000 tetamu hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Media Prima Berhad MPB yang diadakan di Ibu Negara. Ia bagi meraihkan pelanggan dan penggiat media tempatan. Rumah terbuka ini dihadiri pengurusan tertinggi MPB termasuk pengerusi kumpulan yang baru Datuk Syed Hussein Syed Junid dan Datuk Muhammad Nasir Ahmad yang akan menamatkan tempoh perkhidmatan sebagai pengerusi kumpulan bebas bukan eksekutif berkuat kuasa 30 Jun ini. Hadir bersama Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Johan Ishak, Pengarah Eksekutif Operasi Berita dan Editorial Media Prima Berhad Mustafa Kamil Muhammad Janor dan Pengarang Urusan Berita dan Ehwal Semasa Rangkaian Televisyen Media Prima Datuk
Manja Ismail. Tetamu dihidangkan dengan pelbagai juadah tradisional seperti lemang, ketupat dan rendang. Merangkumi orang-orang daripada industri lah, termasuklah industri televisyen, radio, perfilman dan sebagainya lah, semua daripada media lah. In fact, kita punya close friend in the industry, Astro pun ada kat sini juga. So yang ni bukan sahaja dengan orang-orang industri dari segi pembikinan kandungan, tapi daripada advertiser, pengiklan juga. So hari ini memang untuk kita connectkan both side lah, supplier punya side dan juga customer punya side yang relevan untuk Media Prima. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Hebat rasa, Maggi cukup rasa. Pantas mengatasi gigi sensitif dengan Sensodyne Rapid Relief baru. Terbukti melegakan dalam 60 saat. Belah pelancongan pertama kita. Walaupun di bawah sinar matahari dan berangin, rambut masih 5 kali lebih terurus dan harum. Wow, ramai yang suka. Sunset baharu dengan minyak argan dan pati bunga camellia. Rambut 5 kali lebih terurus dan harum. Jangan lari. Tak mau main ni. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Panadol Activast diserap 2 kali lebih cepat. Revolusi terkini anti penuaan. Elixir keremajaan Safi Rania Gold dengan Nano Gold dan Detox. Berkesan memudahkan pigmentasi untuk kulit muda berseri. Elixir keremajaan Safi Rania Gold. Dutch Lady, antara DHA tertinggi untuk si manja. Kini dalam pack baru. Laporan luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan rakan sejawat dari China Xi Jinping akhirnya bertemu dalam satu mesyuarat yang menjadi tumpuan pada sidang kemuncak G20 di Osaka, Jepun. Dunia kini menyaksikan apakah pertemuan itu akan membawa kepada kesepakatan berhubung perang dagang yang semakin memuncak antara kedua negara. Setakat ini, perkembangan dari pertemuan itu menunjukkan Trump terbuka untuk memeterai perjanjian bersejarah dengan China. Biarpun menjangkakan hasil yang positif, Trump memberi amaran Amerika akan mengenakan tarif ke atas semua barangan China sekiranya perjanjian gagal dicapai. Sementara Xi pula dilaporkan berkata, sesi dialog adalah lebih baik daripada konfrontasi bagi menyelesaikan isu ini. China sebelumnya mengemukakan syarat rundingan termasuk menarik semula sekatan Amerika ke atas syarikat komunikasi China Huawei. Terdahulu Trump mengesahkan untuk mempertimbangkan syarat berkenaan. Washington dan Beijing menyambung sengketa mereka bulan lalu apabila sesi rundingan berakhir tanpa apa-apa persetujuan, malah perunding Amerika mendakwa wakil China memungkiri komitmen sebelumnya. Dalam pada itu, Trump dilapor turut mempelawa Kim Jong-un untuk bertemu di zon bebas tentera DMZ di antara Korea Utara dan Selatan ketika rangka lawatan ke Seoul minggu ini. Perkara itu dipetik menerusi ciapan Twitter Trump yang menyatakan keinginan untuk berjabat tangan dan bertanya khabar pemimpin Korea Utara itu. Tawaran mengejutkan itu dibuat di tengah-tengah pertikaian diplomasi berhubung program nuklear Korea Utara. Jika Kim bersetuju dengan pelawaan itu, ini akan menjadi pertemuan ketiga antara kedua pemimpin itu selepas sidang kemuncak di Singapura dan Hanoi, Vietnam Februari lalu gagal mencapai sebarang kesepakatan.
Pemimpin Tentera Kebangsaan Libya Khalifa Haftar mengarahkan angkatannya menyerang kapal Turki dan kepentingannya di negara itu. Jurucakap tentera yang mengesahkan perkara itu memaklumkan arahan dikeluarkan selepas Libya menuduh Turki menyokong musuh dalam konflik Libya. Antara yang akan menjadi sasaran lokasi strategik Turki, syarikat-syarikat dan projek milik negara Turki di Libya. Larangan penerbangan keluar dan masuk Turki akan turut dikenakan selain semua warga Turki di Libya akan ditahan. Libya mula bergolak sejak kebangkitan pemberontakan yang disokong Pertubuhan Penjajahan Atlantik Utara bertujuan menggulingkan pemimpin diktator Muammar Gaddafi pada 2011. Sementara itu, helikopter milik Tentera Nasional Indonesia TNI yang dilaporkan terputus hubungan di Papua sejak semalam masih belum ditemukan. Difahamkan pasukan penyelamat dengan kekuatan 100 anggota termasuk pasukan tentera telah dikerahkan ke lokasi. Helikopter yang membawa 12 penumpang termasuk 7 anak kapal dan 5 anggota TNI terputus hubungan 7 minit setelah berlepas dari Oksibil menuju ke lapangan terbang Sentani. Cuaca buruk menghalang operasi pencarian helikopter yang dilaporkan hilang pada ketinggian 7,800 kaki di udara. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Mesyuarat Agung Tahunan AGM Majlis Paralimpik Malaysia MPM yang sepatutnya diadakan hari ini terpaksa ditangguh kepada satu tarikh yang baru bagi agenda pemilihan kepimpinan penggal berikutnya selepas diusul majoriti perwakilan. Langkah ini diambil disebabkan wujud pertikaian pengesahan pencalonan jawatan bagi merebut kedudukan Presiden dan beberapa lagi jawatan. Ianya turut mendapat perhatian Pejabat Pesuruhjaya Sukan PPS selepas menerima aduan mengenai pertikaian yang diutarakan. Menurut Timbalan Presiden MPM John Eng yang bercakap kepada media selepas mesyuarat tadi, satu tarikh akan dikemukakan kepada Pesuruhjaya Sukan bagi penangguhan mesyuarat agung penggal ini. Sebanyak 24 perwakilan hadir dan keputusan dibuat atas persetujuan majoriti. SSTMI Thunderbolts dan AHP MSP Thunderbolts berjaya merakam kemenangan keempat berturut-turut dalam saingan Liga Hoki Remaja Malaysia 2019 selepas cemerlang mengatasi lawan masing-masing semalam. Walaupun diberi tentangan sengit, SSTMI Thunderbolts berjaya mengatasi MBPJ Tigers 4-2 sekaligus kekal menerajui saingan Liga dengan 14 mata. Sementara AHP MSP Thunderbolts yang turut mengumpul 14 mata namun kekurangan jaringan berada di tangga kedua selepas membelasah MSN SSN PHP yang layan 7-0. Lain-lain keputusan perlawanan yang berlangsung semalam adalah seperti berikut. Beraksi di Stadium Hoki Kuala Lumpur, SSTMI Thunderbolts turun dengan semangat tinggi untuk menumbangkan tuan rumah MBPJ Tigers. Berbekalkan rekod bersih tanpa kalah sebelum ini, SSTMI Thunderbolts cemerlang membuka tirai jaringan pada minit ke-9 menerusi jaringan padang yang disudahkan Cik Nur Akhirullah Cik Muhammad Khairuzi. Selang 6 minit kemudian, Muhammad Syamil Rizmi Muhammad Syamsul terus meletakkan SSTMI Thunderbolts selesa mendahului 2-0. Masuk suku kedua, MBPJ Tigers merapatkan kedudukan 2-1 hasil pukulan sudut penalti Muhammad Zulfitri Mak Zain pada minit ke-17. Tersentak, SSTMI Thunderbolts membalas dengan gol ketiga melalui Muhammad Abid Sufian pada minit ke-22. Namun tuan rumah tidak mudah berputus asa, sebaliknya tampil merapatkan jurang gol kepada 3-2 dalam suku ketiga menerusi jaringan padang Muhammad Alif bin Salihin. Sedar lawan masih bersemangat untuk memburu gol penyamaan, Muhammad Muhibbuddin Muharram tampil membantu SSTMI Thunderbolts dengan gol keempat pada minit ke-53 sekaligus melemahkan semangat MBPJ Tigers untuk terus mengejar. Tiada lagi gol terhasil, SSTMI Thunderbolts kekal rekod tanpa kalah dan kekal di puncak liga selepas 4 perlawanan. Sementara MBPJ Tigers tewas buat kali pertama dan berada di tangga kelima daripada 14 pasukan yang bertanding. Visual Sea Life Malaysia, tarikan baru Legoland Malaysia Resort yang mempamerkan lebih 13,000 spesies hidupan marin menerusi akuarium interaktif dengan elemen Lego mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali, teruskan menonton pelbagai rancangan menarik di TV3. Salam hormat. Assalamualaikum.